Hai guys, selamat malam. Malam ni kita orang nak kongsikan kat korang beberapa cerita kisah seram. Kisah seram ni ianya real guys, yang diceritakan kepada kita orang. So, stay tune. Jangan lupa subscribe. Hai korang, malam ni aku nak kongsikan korang kisah seram yang dialami oleh kawan aku semasa pulang ke kampung. Kejadian ni berlaku semasa hari kedua di kampung. Sewaktu kawan aku secara tiba-tiba sakit perut di tengah malam. Sewaktu tu sekitar waktu pukul 3 pagi. Jadi kawan aku buat keputusan untuk terus ke tandas. Jadi mungkin ada yang tahu, ada yang kampung yang tandas dia bukan ada dekat rumah, tapi tandas dia ada dekat luar. Kawan aku seorang yang sangat berani lah, dan dia tak kisahlah waktu pukul 3 pagi tu dia pun cakap aku pergi je lah kan. Dia tak bagi tahu family dia yang dia pergi ke tandas. Tandas kampung dia tu dekat belakang rumah dia. Sekitar jarak nak pergi tu dalam 20 langkah. Kira tak jauh sangat lah daripada rumah dia. Jadi dia beranikan diri, dia bawa lampu sulur, terus pergi ke tandas. Tanpa dia pandang kiri kanan, dia terus masuk ke tandas. Semasa dia membuang air besar di dalam tandas, dalam sekitar 2 atau 3 minit, secara tiba-tiba dia terdengar bunyi benda pijak di atas zinc tandas tu. Jadi dia bersangka baik. Dia kata dekat aku sangka baik, mungkin burung ke ayam ke yang duduk dekat atas zinc tandas dia. Jadi dia pun buang air besar macam biasa. Selepas dia dah selesai buang air besar, dia nak cuba keluar daripada tandas tu lah. Tiba-tiba pintu tu tak boleh dibuka. Apa korang rasa bila korang tersangkut dalam tandas kan, pintu tak boleh buka? Seram kan? Tengah pagi ke? Tengah malam pula tu, pukul 3 pagi. Jadi dia cuba memanggil siapa dekat luar. Oi, siapa kat luar? Adik ke? Abang ke? Dia cuba panggil lah. Kemungkinan dia takut abang dia ataupun adik dia yang menyakat dia. Jadi sewaktu dia memanggil-manggil, tiada siapa yang menyaut. Secara tiba-tiba dinding tandas itu ada bunyi geseran seperti dicakar. Jadi dia dah mula rasa seram. Dia dah rasa memang tak boleh duduk diam. Sewaktu tu dia tak boleh nak cakap apa, sebab dalam tandas kan, dia nak baca apa pun dia tak tahu sebab dalam tandas kan. Dia pun fikir aku nak baca apa ni. Dia cuma mengucap saja. Memang pun mengucap saja. Dia tak tahu nak cakap apa sebab dia fikir dia dalam tandas, dia tak tahu nak cakap apa. Tapi dia cuba hentak pintu tu. Dia cuba try untuk buka pintu tersebut, tapi tak boleh juga. Dia cuba menjerit, dia panggil mak, panggil abah, tapi tak ada siapa yang dengar. Dan lama kemudian dia terdengar bunyi suara mengilai. Apa kau rasa tu? Jadi dia cuba sedaya upaya dia untuk buka pintu tersebut. Dan akhirnya dia dapat buka pintu tersebut. Dia cuba keluar dan dia tengok siapa ada dekat luar. Dengan berani dia pandang kiri, dia pandang kanan, tiada apa-apa. Secara tiba-tiba
Dia pandang ke atas bumbung tersebut. Dia pandang ke atas bumbung tandas tersebut. Dia ternampak seorang wanita berbaju putih, berambut panjang, sedang memandang dia dengan mata yang merah. Dia terasa kaku dan secara tiba-tiba wanita tersebut menilai. Selepas wanita tersebut menilai, kawan aku terus lari ke rumah. Sesudah sampai ke rumah, dia cuba untuk membuka pintu. Tiba-tiba wanita tersebut ada di depan mata dia, dan kawan aku terus pingsan. Keesokan paginya, nenek dia terjumpa dia sedang terbaring di depan pintu. So tadi korang dah dengar satu cerita daripada Habib. So korang boleh dengar cerita yang kedua daripada aku pula lah. So cerita ni diceritakan oleh ibu aku sendiri. Pengalaman dia berjumpa dengan hantu tinggi lah. Hantu tinggi, ataupun orang kampung mungkin panggil hantu galah. Macam tu lah nama dia lebih kurang lah. So aku tak tahu nama singkatan untuk hantu ni. So aku bagi tahu korang je lah nama yang sebenar dia lah. Ok, so cerita dia bermula pada suatu perkampungan Farda lah di Negeri Sembilan. Pada satu hari ni, seperti biasa, arwah atuk aku akan ajak ibu aku untuk menori getah. Tolong dia lah. Bila cuti je sekolah, dia akan ajak ibu aku pergi menori getah lah. So perangai atuk aku ni, dia suka pergi menori getah pada pukul 2:30 pagi. Persiapan dia lah, starting dia mesti 2:30 pagi. So sampai semua dia akan menori getah dan sebagainya lah. So cerita dia bermula dekat ladang getah ni. Apabila ibu aku menori getah, permulaan dia dekat je dengan atuk aku. So memang satu lot. Tapi yelah, orang tu kan, faham kan, dia punya pengalaman menori getah tu lagi power lah daripada budak-budak kan. Setelah menori getah tu, so mak aku ni dia lambat lah. Tak adalah, orang kata apa, dia budak lagi kan. So tak adalah power kan. So dia tak adalah mahir. So slow. Jadi dia tak perasan yang atuk aku dah jauh pun dia dah kerja. Start tu dia dah rasa macam takut lah kan, seorang perempuan kan, menori getah jauh pula daripada ayah sendiri. So apa yang dia dapat rasa pada malam tu, angin dia macam sejuk, lain macam. Dan dia rasa tak sedap hati apabila ada benda yang memerhatikan dia. Tapi dia tak nampak lagi masa tu. So dia buat je kerja dia. Dia buat kerja dia seperti biasa, menori getah. Apabila pada satu kawasan ni, ataupun satu lot getah ni, dia dah mula dengar bunyi yang pelik. Bunyi seperti macam, ya, bunyi dalam hutan kan. Yang korang pun mungkin korang pun tahu bunyi hutan, bunyi haiwan. So benda tu meningkatkan kita punya rasa seram dan takut tu lah sebenarnya. Apabila dia merasakan macam tu, dia macam nak lari, tapi dia ada rasa tanggungjawab. Dia tetap juga dengan menori getah tu. Dan apabila dia terpandang satu batang pokok ni, dia pelik, pokok tu dia macam bergerak-gerak sikit kan. Ibu aku pun pandang lah, apa benda itu. Dia macam berkata dalam hati kan. So bila dia pandang dia atas pokok tu, daripada pucuk pokok tu, so dia nampak lah satu lembaga kan. Satu lembaga yang besar, berbulu dan tinggi. Bayangkan, korang dalam umur budak-budak lagi nampak benda yang macam tu. Dengan taring, badan yang berbulu, mata yang merah memandang tepat kepada kau. Kau bayangkan benda tu tengah pandang diri kau. Bila mak aku ternampak benda tu, so dia tutup mata lah. Tutup mata, dia menangis kan. Dia menangis, panggil abah kan. Abah. So
atuk aku pun terdengar nangisan anak dia tu. So dia pergi. So bila atuk aku pun ternampak benda tu. So atuk aku cepat-cepat tarik ibu aku dan ke sisi dia. Dan atuk aku baca satu doa lah. Aku pun tak pasti doa apa. Dan dia cakap dekat benda yang dia tengah nampak tu, aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. So bila cakap macam tu je, atuk aku tolehlah ke tempat lain kan, untuk meludah ke kiri. So kita pun semua tahu kan, bila jumpa syaitan ke apa ke, kita mimpi buruk pun kita kena meludah ke sebelah kiri kan 3 kali. Bila atuk buat macam tu je, dia pandang sekali lagi, benda tu pun dah hilang. Dan itulah kisah yang diceritakan kepada aku. So macam mana pengalaman korang? Kalau ada boleh Komen di bawah. yes, Dan kita orang akan kongsikan lah dekat korang juga cerita-cerita yang terbaru. So sampai sini saja guys. Terima kasih for watching. Jangan lupa tekan button subscribe. dan button lonceng untuk korang dapat tahu update-update video yang terbaru daripada kita orang. Okay, bye bye. Bye bye.